hari ni kita berada di Budapest. Kali ni kita berada di Vienna, Austria. Sekarang kita berada di Prague, berada di St. Stephen Cathedral. Sekarang kita berada di Berlin, Germany. Right now we are in Dubai, in Slovakia. Kita berada di Great Wall of China, Istanbul. Sekarang kita dekat Wellington Zoo. Setelah berada di kamp pelarian Syria yang terletak di Al-Aqsa. Alhamdulillah, I just landed at the Madinah Airport. Sekarang saya dah berada di Hard Rock Hotel, Pulau Pinang. Dan sekarang saya berada di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya dah travel ke lebih daripada 38 buah negara di dunia ni. Dan semuanya saya lakukan menggunakan beberapa teknik yang saya pelajari sendiri dan akan saya ajarkan kepada anda dalam kelas Panduan Unggul Ubah Hidup Mimpi ke Reality. Percaya atau tidak, kita boleh travel satu dunia. Anda nak pergi ke Spanyol, anda nak pergi ke Barcelona, anda nak pergi ke Madrid, anda nak pergi ke Venice, ke Paris, ke mana sahaja yang anda nak pergi. Anda juga boleh travel secara percuma jika anda tahu bagaimana teknik dan cara untuk mencapai impian travelling anda ini. Jadi, sertai saya dalam kelas Panduan Unggul Mimpi ke Reality. Jadikan impian anda satu kenyataan. Jika saya mampu untuk travel satu dunia secara percuma, anda juga mampu untuk melakukan perkara yang sama. InsyaAllah. Assalamualaikum. Saya kena buat nilai tu ada pada diri saya. Itu yang saya sediakan diri saya. Saya tak pernah rasa senang. Senang ni adalah tafsiran saja. So formula dia ada 3 R. Simple aja. The first R adalah reliable. Anda akan menjual lah produk ke luar negara ni ialah pertama, kalau boleh produk-produk tu yang sesuai dengan masyarakat di negara berkenaan. Dulu kau ada duit, kau kena buka kedai, kau kena ada modal, tapi hari ini, hari perniagaan, tak ada modal pun boleh berniaga. Kalau satu hari hidup senang, jangan lupa orang yang tolong kita. There's always light at the end of the tunnel, but we must travel in through the tunnel and go to the light. So why not you try first? Okay, dalam media sosial ni you kena try dekat situ. Dan janganlah hari ni buat terus give up. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. You mesti gerak out of your box, out of your comfort zone. Right? You step aja, satu step aja, you boleh dapat. Kita nampak progres mereka tau Datuk. Dari situ saya betul-betul niat nak bantu lebih ramai orang lah Datuk, supaya lebih ramai orang boleh buat income sama-sama dengan kita. You must commit. You mesti commit tu apa yang you nak buat. Dengan you commit tu, you kena tahu environment. Pada saya, jangan takut. Kita teruskan. Tapi bila dah teruskan, kita jangan stop. Kita kena teruskan lagi. Kalau kita nak dapat, kita bagi dulu. Kalau kita nak rezeki yang banyak, kita kena bagi sedekah yang banyak. Mesti ada 10% guna teknik lain yang bukan teknik-teknik yang biasa-biasa kita guna. Yang itu yang sebenarnya rahsia dia. So, saya nak membangunkan tu. Saya nak membangunkan tamadun yang ada akhlak. Taraf maruah itu sangat tinggi, sangat tinggi. Tolong jangan rendahkan maruah demi populariti. Maknanya kita kena didik, kena buat apa yang perlu, yang patut secara bersungguh-sungguh. Nabi kata apa? Kita ni kalbunian. Kita ni macam batu-batu yang binaan. Kalau kita sendiri, kalau orang yang nak naik cepat, buat seorang-seorang. Tapi orang yang nak growth, kena cooperate. I keep this as a very important character. Saya memang menitik beratkan humbleness itu penting. Jadi jangan kita rasa pasal rupa, pasal ketinggian kita, fizikal kita menghalang cita-cita kita. Saya rasa kesilapan yang kita selalu buat ialah kita dari segi overhead lah. Saya rasa kita bila terlampau overhead, terlampau tinggi, kadang-kadang kita tak mampu nak menjana pendapatan yang cukup untuk membiayai perbelanjaan operasi kita. Syariah bukan setakat halal haram, Datuk. Syariah adalah satu inspirasi kehidupan. Pelanggan kalau dia nak pergi, dia dekat rumah nak beli roti, nak beli sardin, nak beli Panadol, dia tidak akan pergi pasar raya. Dia akan pergi mana, Datuk? Kita pencet. Dia punya produk tu, setiap produk-produk tu kena ada orang yang manage. Kita tak boleh manage ni. Kalau saya buat, kejap saya buat ni, kejap buat tu, buat macam ni, susah. Kalau family kena ada agreement, double agreement.
Tapi agreement ni kena melalui lawyer. Dia akan tulis obligasi partner A, obligasi partner B. Kalau kita buat sesuatu yang kita tahu, jadi orang tak boleh tipu kita. Orang tak boleh tipu kita. And then in fact kita akan gain respect every day lah. Dulu masa zaman tu nak buat perniagaan memang payah sikit, nak modal kena besar sebagainya. Zaman sekarang senang. You boleh start dengan dropship, you boleh start dengan very low cost punya, atau even tak ada cost pun boleh start perniagaan. Sekarang kita buat Quran Village. Ini satu perkembangan baru kerana saya bila research ni maknanya tak boleh berhenti kepada on paper. Kita kena lihat juga teknologi terkini. Sebab itu Quran ini dia menggunakan QR code. Kalau bermain dengan dunia konten ni, kalau ikut digital media world tu, duk kata panel dia, mereka kata dari segi data memang orang Malaysia 60% aktif dalam 7 pagi hingga 10 malam. Jangan tidur lagi. Kita ada last speaker ni. Speaker ni wajib tengok kan. Anda masih bersama dengan saya Dr. Hajiah Azraida Syahdan, pakar kepimpinan diri, keluarga dan organisasi. Untuk sesi kita yang terakhir pada hari kedua, Convention Founder Legend Successful. Founder yang kita akan perkenalkan pada sesi terakhir ni, pasti namanya anda tahu, pasti anda sering ke outletnya, tetapi anda jarang-jaranglah untuk mengenali individu tersebut kan. Jadi hari ini dibawakan khas kepada anda bersama dengan Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin, yang merupakan individu yang bertanggungjawab di sebalik operasi pembentukan perancangan Pasaraya Gedung Maidin. Asalnya dari mana? Asalnya orang utara. Siapa orang utara, kita sama lah kan. Saya nak cakap utara pun tak faham kan. Saya tak reti sangat. Tapi melalui perkongsian Dato' Amir, kita akan tengok bagaimana sebenarnya Maidin berkembang daripada sebuah pasaraya yang orang kata daripada kecil menjadi sederhana, menjadi besar, dan sekarang namanya dikenali di serata Malaysia kan. Jadi jom kita sama-sama untuk berkongsi dan mendengar cerita di sebalik kisah kejayaan Pasaraya Besar Maidin bersama dengan Datuk Amir Ali Maidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dengan ahli panel kita yang seterusnya dalam program Successful Convention Founder Legend. Mari kita tengok siapa bersama dengan saya. Ya, ini dia Toke Maidin, Bos Maidin, Datuk Amir. Kalau full name tu? Tak apalah, Amir Ali. Amir Ali. Okey. Saya tertarik tu. Ramai yang komen, ramai yang kata bagus betul lah Datuk Amir, very sporting. It's not sporting. I think saya rasa kerana itu ialah current situation yang memerlukan kita terlibat, dan orang yang melihat kita daripada peringkat umur sampai muda-muda sampai berumur itu So Datuk, apa khabar? Baik, syukur Alhamdulillah. Okey, lama tak jumpa. Apa ini kita kongsi hari ini tu, maklumat, tips, pandangan dan juga apa-apa saja yang barangkali boleh menjadi panduan dan rujukan pada mereka yang nak berniaga, maklumat pada orang yang kat luar yang mencari peluang, yang ingin mengetahui perkembangan. Jadi apa perkembangan Maidin hari ini tu? Sekarang ni itulah cerita COVID-19 aja sekarang kan. Lagi bila kita dengar semalam Perdana Menteri kita dah bagi amaran yang tegas, saya rasa sebab kita ni bukan saja in business. Di business pun we reflect the society kan. Dulu bila kita kata COVID-19 semua pakai mask lah, semua nak pergi makan kat luar tak nak semua kan. Lepas tu kita pun relax, nampak macam nombor dah turun, dah relax. Kita tengok ada perniagaan pun sama. Bila baru nak mula perniagaan, rajin betul, hari-hari pergi kat kios dia jaga, dia gosok sendiri, dia siapkan. Perniagaan dah naik sikit, dia berkata tak apalah, employ lah budak seorang. Budak seorang tu bukan nak jaga customer pun, budak tu pun sibuk dengan telefon dia, dengan TikTok lah. TikTok dia follow ke apa-apa. Jadi customer datang, pilihlah kak, nanti saya tengok dia sibuk dengan telefon. Tu kalau kita as a owner, it's our responsibility. No doubt di mana-mana saja pun kita kena ada staff kita. Kalau kita nak berkembang, orang kata kan, nak banyak cawangan apa-apa saja pun, kita kena ada staff kita. Tapi importantnya kita monitor the staff.
Macam baru ni 3 hari ni saya pergi kat Penang. Saya pergi Penang tengok Pak Cawangan. Lepas tu saya turun Bukit Mentajam, turun bawah pergi Ipoh. Sendiri kena pergi. Berapa pengurus ada, berapa area manager ada, kita sendiri kena tengok. Macam semalam, contohlah Datin sendiri pergi, dia masuk staff entrance. Staff entrance, dia tengok macam mana kalau staff jalan, tengok keadaan macam mana. Tengok poster yang lama, tengok bilik air pun tak bersih, hand sanitizer pun tak ada. Ni kena saya sendiri. So staff kita ni kalau kita tak tegur, kita tak monitor, macam itulah. Sama dengan COVID-19 sekarang. Kalau PM semalam ni, kalau PM dah tegur, saya keluar pun, mana mask saya? Minta selalu. Sekarang pun jalan pakai mask balik. Pasal dia kena tegur ni. Amaran. Saya think it's very good. Dalam perniagaan ke apa saja, kita buat sesuatu, kita follow up, and we must be very firm. We tend to, after a while, dah okey kot. Dah ada duit sikit kat poket, dah okey lah tu. I think this is the challenge. Ya Tok, nak cakap pasal fokus sikit sebab memang kita kena share pasal fokus ni. Datuk nampak very fokus dalam buat sesuatu tu sampai boleh begini besar, sampai ialah sebut je satu Malaysia tahulah kan. Dan daripada awal nak buka nak memulakan tu, dan mungkin yang sedang menonton kita live ni ada yang kadang dia berubah-ubah, kejap dia fokus je itu, kejap ini, jadi dia tak konsisten. Tapi Maidin is a good example, which is kalau kita tengok daripada bermulanya ayah, datuk dulu, ayah hingga anak, dan anak berjaya untuk mengembangkan dalam keadaan yang very consistent, fokus ni. No, I think focus is very important. Pasal kadang-kadang kita ni kan, betul, hilang fokus samalah. Kita tengok kita berniaga ni kan, cash masuk duit banyak ni kat bank tu, bayarlah duit, hutang pun banyak, tapi kita nampak bank ramai datang. Datuk, kalau berniaga ni buatlah tour agency, apa salahnya? Ramai pergi umrah, mari kita buat package pergi umrah lah. Lepas tu beli hotel lah, nak buat tour lah. Opportunities banyak. Tapi you fikir, but that is not my expertise. So the minute kalau kita kata kita nak buka tour agency tuan-tuan, berarti fokus akan hilang. Saya pula sibuk pergi buat sana, atau nak buat kontrak kerajaan lah, buat jalan contohnya. Okey, hilang fokus pula. So nanti apa yang kita ada tu habis. So important is focus and you can grow. But biasanya apa yang terjadi, saya tengok ni, kita bermula tak maju sikit, alamak, tukarlah, buka restoran pula. Buat restoran kejap, tak maju pula, tak laku lah, mari kita jual tudung pula. You have not given enough time, enough opportunity, and you have not learned the business. So you cepat-cepat tukar. Jadi kita nak buka restoran contohnya kan, nampak senang kan, kita tengok, tengok senang lah restoran tu, roti canai RM1.50, roti berapa sen, 20 sen aja, 30 sen aja. Untung banyak ni. Ramai penuh ya. Teh saya buat kat rumah 20 sen aja. Dia jual RM1.50. Banyak untung ni. Ramai orang ni, senang ni. Cuba buka tengok. Pening kepala. Sebab you have no experience. So kalau nak buka restoran, first thing you do, you kerja. You ask any mamak restoran owner, satu dia tahu, dia mesti pandai buat roti canai. Dan dia mesti pandai buat teh. Dua tu ya. Dia mesti pandai. Sebab imagine you pergi kedai mama tu, roti canai kata, orang buat roti canai tak datang hari ni lah, sorry. Teh, teh dia cuti hari ni, cuti sakit. Habis restoran tu. The owner mesti kena tahu. Sebab dia kita ni mesti kena tahu pakai cashier. Bila saya kedai kecil lah, kalau ramai cashier lah. Dulu macam mana pun cashier kita tahu nak gunakan. So the basis you must know, very important. So kalau kita nak buka restoran, contoh saya buka restoran, saya first thing saya akan buat, saya pergi kerja kat restoran. Kerja kat restoran bukan 1 bulan, kerja setahun. Bagi faham dulu, faham apa yang orang suka. Macam kita kan, kata saya ni suka makan ikan goreng ke, ikan sambal ke, masak banyak-banyak ikan sambal. Orang lain tak suka. Dia nak makan kicap manis contohnya, atau dia nak makan barang rasa yang lain, kari ayam. Kita nanti buat apa yang kita suka. Kita bukan nak buat apa yang kita suka, kita nak buat apa yang customer, pelanggan kita yang nak. Dan the experience, maknanya
kari ikan atau ikan goreng hari ni tak jual, esok nak buat apa? Nak buang? Tak ada, buat sambal ikan. Lagi sedap. Dan at least boleh jual 2 hari. Lepas sambal ikan tu, kalau lebih ikan tu nak buat apa? All this kita tak tahu tau. Pasal kat rumah tu kita masak cukup-cukup je. Lebih-lebih ada pembantu rumah makan ke, kalau lebih sikit hantar ke rumah bawah ke pergi bagi orang lain sikit, itu aja. Itu aja. Tapi kalau restoran, kalau hari ni tak ramai orang, berlambak lah. Kita kadang-kadang ni cicak tak boleh dah buang. Tak boleh dah. Jadi rugilah, sayanglah. Jadi because yang buang tu lah keuntungan. Ya. Yang buang tu lah keuntungan. Yang jual tu bukan kita untung. Yang kita pergi buang tu yang ya. Jadi daripada awal dulu memang Datuk pilih retail dan borong ni sebagai core activity Mydin atau mengapa? Kita pilih bukan macam kata pilih, bukan saya yang pilih, maknanya pasal arwah dulu bapa saya. Memang kita ni dia berniaga. Dia memang pemborong. Dulu Mydin ni, kalau tengok nama Mydin pun, Mydin Wholesale Hypermarket. Bukan Mydin Hypermarket yang kita yang tengok lain tu A Hypermarket, B Hypermarket. Tapi kita kat ni Mydin Wholesale Hypermarket. Maknanya orang lain boleh membeli barang wholesale dan jual balik. Jadi kita ada 3. Jadi orang tak tahu, bila masuk kat Mydin ada 3 harga. Satu masuk, tengok harga beli. Kalau kita tengok bawah tu, ada tulis bawah tu, kalau beli 3 atau beli 12 harga lain. Jadi itu untuk kedai runcit. Kedai runcit dia beli 12, dia dapat murah sikit. Dia boleh jual. Kalau kata kita jual RM1.9. Tapi kalau dia beli 12, RM1.5. Dia boleh jual RM1.9 ke, dia jual 2 ke apa. Itu satu dozen. So tambah satu harga, yang kedua, yang ketiga tu orang beli kotak-kotak. Carton by carton. Itu untuk pemborong lain, dia akan jual pada peruncit lain. So kita cater tu 3 different customers. Kita cater to the retailers, to the mini market, the whatever, or to the big wholesaler yang buy the carton. Contoh sekarang kan, emas kita bagi emas kan. Emas. Kalau beli satu kotak kat bawah RM28. Mas, RM28. Murah. Yang online duk jual mahal RM56, RM80. Online ni saya kadang-kadang ni kata kan, kalau orang nak beli online ni kena betul-betul kena berjaga. Sebab apa? It's good to go online. It's nothing wrong with it. Tapi dia punya price macam ni. Up and down. And sometimes kita tak tahu kualiti dia. Siapa tengok kadang-kadang, murahnya emas ni. Beli tengok, nipis. Tali tak elok. Kan kadang-kadang, tapi ada yang dia bila nak pergi beli online pun, kita nak beli dengan online tu dengan orang kata yang pembekal-bekal yang macam dah terkenal lah. So they do not sell jaminan dia ada. So senang. Dan yang ni pun contoh emas ni, kalau beli satu kotak RM28. Kalau beli lebih RM25. Tapi kalau beli satu karton ada 40 kotak, baru RM20. So kalau nak berniaga, beli satu karton. Bukan kita nak berniaga, alah staff saya pun buat sama, dia pergi bawah, dia nak satu aja. Pasal dia, berapa kotak nak beli seorang kan, seorang sehari pakai satu bulan dah 50 kan, cukup lah satu kotak. Tapi kena bayar 28. Budak-budak kita pun entrepreneur juga, dia pergi bawah, dia beli satu kotak 40. Tempat belakang makan tu, petang tu dia buka tu, dia kata bagi seorang sangat jual RM22. Murah ni, bawah 28, ni 22. Dia beli RM20, dia untung RM2. Tapi kenapa tak? It is part of entrepreneurship. Kita ni biasanya kita nak buat sesuatu, kita nak buat tu je. Itu aja. Kita rasa dah okey. Dulu okey apa? Sekarang kenapa nak tukar pula kan? That mentality change. Itu apa tu? Comfort and complacent ke? They become complacent, or they are very comfortable, or tak nak change. Macam saya pun dah umur 65, tapi saya ada Instagram account, Facebook dah dulu dah, Instagram ada, TikTok pun ada. Because business, you have to go with the trend. I see. And a lot of people, walaupun di negara China pun, sekarang ramai buat face mask yang fabric kan. Fabric kan. Budak-budak Melayu pun ramai sekarang. Ada 2-3 orang yang, satu orang tu kata kau dia kata, dia ada, saya tengok kau kata, kau ni face mask cantik juga. Saya panggil budak kita ni, dik mari jumpa saya, berapa harga? Dia cakaplah harga dia. Kata tak apa, you buat harga tu, you jual harga tu, tak apalah, you jual lah tu. Tapi saya bukan nak beli 1 atau 10, saya sekali beli RM10,000.
Oh, Datuk nak 10,000. Oh, dia pun sedap je. Action. Tapi harga saya lah. You jual 79 ke 12.9 is your issue. Saya tak payah tulis kau-kau, saya kata. Saya nak tak payah nama. Saya nak barang kualiti saya, design yang macam kita tukar sikit, saya nak bayar. Budak Melayu tu rajin. Saya dah beli lebih kurang 100,000 kat dia. Ni aja yang kain. Kain. Saya advertise kau-kau apa kita cari. Rajin budak tu. Pasal kita ni nak suka budak-budak rajin tu. Dia rajin tau. Dia mari. Lepas tu saya kan pasal kain, saya punya kain pula. Saya pun cari kain, saya ada kain. Saya boleh import kain kan kalau dia beli kain kat luar rumah. So saya ada pun bekal kain. You pergilah ambil kain kat sini, you balik jahit, ambillah barcode dengan saya. Dia rajin, dia lari sini. So dia pun kena tukar. Dulu dia meniaga lain. Sekarang face mask. Ya, kita masih terus dengan pengalaman maklumat apa ni, cerita-cerita apa ni, bagaimana apa ilmu-ilmu yang Datuk Amir laksanakan dalam Mydin ni. Jadi menarik So kalau ada soalan boleh terus live dengan kita ni, tanya soalan, kita akan jawab. Datuk, bagaimana dengan apa ni, kita dalam perniagaan Datuk ni, maknanya customer base, nak memahami customer base tadi tu, pelanggan tu. Sebab Datuk retail macam-macam, banyak benda. Retail ni kalau orang tak pernah buat atau tak, bukan bidang, sakit kepala lah. Ini ada kecil, ada besar, ada saiz, ada color, ada apa. Jadi untuk Datuk kongsi sikit tentang pelanggan is always right lah orang kata, ataupun customer base punya ni. Jadi macam mana Datuk menangani dan rahsia ni, maklumat ni? Important ni, we must know our customers. We must know our customers. So there is data available. Data kan macam kita ada loyalty card Meriah, kita panggil Meriah card. So bila customer pakai Meriah card, kita tahu apa dia membeli, what is the age group. You will be surprised. My customer base is young. It's 35, 38 and below. From 25 to about 40. That's my customer, 25 to 40. I always thought, I nampak orang tua, maybe saya tua lah, nampak semua orang tua kan. Apa I thought customers are more elderly. But the customer base shows that my customers are 25 to 40, 42 je. That's my customer. Jadi, I don't have young customers, understand? And I don't have very old customers. Adalah. In between tu ya? So I must cater for that customer. That customer. Very important. Then, walaupun kita tengok, orang kata, perasaan kita kita kata, ramai yang buat TikTok. Yang buat TikTok tu, the TikToker are young. Betul. Siapa yang tengok TikTok? Ramai orang tua tengok TikTok, tak ada kerja lain. Right. Memang yang young also tengok. But don't forget, the older one are also watching. So it should not who is doing the TikTok, but who is actually watching the TikTok is more important. So bila kita buat TikTok nak jual ni kan, kita tak apa, saya buat tu lah, fun whatever for the younger to be young, but the people who are watching tu are also old, so I can cater to the older generation. Ramai yang suka TikTok, because you see TikTok ni pasal apa orang suka tau, orang tua pun suka, pasal senang. Kalau nak pergi Instagram, nak pergi Facebook, it's a bit complicated. Facebook is not so easy. I mean, not so easy lah. Nak buka, lepas tu nak baca, lepas tu nak pergi yang lain. Kan? TikTok, tak payah pandai apa, buka aja. Tengok. And then, yang kedua, is quite educational. Kita kalau tak tengok yang lucah-lucah tu lah, contoh. Kita tengok educational. Very educational. Saya tengok satu, contoh Kalau saya tengok perempuan nak pakai rantai kan, rantai tangan kan. Susah kan nak klip? Susah tau. Saya tengok nak klip, dia kata nak klip ni, ambil hair clip macam ni, pegang macam ni, satu melekat kat dia, you bawa macam ni, tak kat TikTok ni. Bagus. Semalam saya tengok, saya tengok bila kita mi kita rebus dalam air. Kita rebus dalam air. Apa yang kita buat? Kita ambil semua tu, kita ada
what you call to sieve the water out kan. Kita take the water in the mi, kita tuang kat sini, jadi air keluar. Kan? That's how everybody does. Dia kata salah. TikTok dia ambil yang plastik tu, dia letak atas tu. Dia macam ni, air yang keluar, mi tinggal. Different. So TikTok is also educational, it's entertainment and educational. Kadang-kadang kita tengok, saya pun tengok, not bad sakit pinggang, you kena macam ni, belajar juga, kita pun tak tahu. So jangan kita ingat TikTok ni alah budak-budak ni main-main aja lah, apalah tu, apa, don't chase me lah, challenge lah, this lah, make that bear lah, entah apa lah kan. Okay, it's fun, but it's also very educational. Macam mana idea Datuk boleh ada idea untuk Mydin ataupun Datuk sendiri masuk ke dalam apa social media platform ni yang terfikirnya? I think it's macam ni. The idea is always because you must employ young people. Okay. It is always their idea. It's their idea, but you must let them berani to ask you to do. Macam dia nak cari Datuk, mungkin dia takut-takut kan nak tanya. Datuk boleh menari tak? Dia nak saya menari pun dia takut. Datuk boleh tu sikit tak? Pasal tak pernah tengok Datuk menari, boleh ke tak? Datuk boleh tak Datuk? Boleh kalau awak nak, saya cubalah. So you must also be willing to do it. Kan? So dia kata he's okay, he's willing to dance, he's willing to jump. Okay, so they become more creative. The creativeness of course is from the young people. Young people are very creative. The only thing we need to do as the older generation is allow them to be creative, but try to balance it. Because kadang-kadang ni dia ni too idealistic. So our job as older people is boleh tapi takkan nak belanja sampai RM10,000. Kita kena marah dia sikit, tak boleh dik, ni tak boleh, kita tapi let them be creative. I see. And jangan bagi dia, you push them down too much, the idea will not come out. Saya selalu buat tu TikTok ke apa kan, saya suka macam ni, dia buatlah macam ni tu, lagi bagus. Saya kadang-kadang tak setuju juga, saya kata, but if I keep saying no, it's not going to work, because they are saying that way kan. Let us try out. Can you imagine yang TikTok yang kita buat Father's Day tu, kan, dia suruh pakai mafia, betul, Godfather pakai ni, pakai sunglass lah kan. Saya buat idea budak-budak ni, but 700,000 views. 700,000 views, 500,000 and above selalu kita pun 700,000 views, bukan sini, daripada Australia lah, orang duk message lah daripada luar negara. My sister lah, my somebody kat Australia, I saw you on TikTok, you are in Australia lah, it's all over here already. So imagine the market. So sekarang bila kita buat automatically RM100,000, RM50,000, senang je. Betul. But you have to keep it alive, regular, and the ideas must keep coming, and you must see what is trend lah. So point dia, tips dia ialah kita perlu sesuai dengan trend semasa, jadi relevan. Sebagai bos, kita pun kena dengar pendapat dan pandangan daripada orang muda yang mahir ataupun dalam bidangnya, supaya mereka boleh memberikan kita idea dan pandangan. Jadi sebagai bos, kita pun kena sporting, sebab mungkin bidang ataupun ilmu, kelebihan kita berbeza-beza. Jadi staff ni kita kena ambil juga pandangan mereka. Jadi ramai bos-bos yang tengah menonton ni, maknanya orang-orang muda tu bukan semua mereka buat tu kita rasa salah. Bukan semua kita makan garam tu kita rasa kita lah yang betul, ya. Jadi ini yang kita kena belajar, kita kena tahu ini zaman mereka. Kita meminjam zaman anak muda, zaman yang penuh dengan social media sebagai platform pelbagai-bagai, dan banyak benda-benda baru yang kita kena belajar.
yang mereka telah belajar, yang kita perlu belajar dan rendahkan diri kita dalam keadaan mempelajari perkara baru ni. Datuk, macam mana hubungan antara Datuk dengan staff, sebab staff yang ramai apa, jadi nak, maksud saya nak yelah, kat luar ni orang kata ada 20 orang staff pun dah sakit kepala dah. Kadang-kadang tahu ni actually the system atau apa. Bukan apa, to run the business is more easy than to manage the staff. It's very difficult. Tapi pada masa-masa yang susah ni lah yang kita dapat tahu where your staff loyalty is. Contohnya untuk sekarang ni, contoh kita potong gaji semua orang 50%. Untuk 6 bulan. 6 bulan 50% pay cut. Directors no pay 6 months. So leadership from the top no pay, staff 50%. Beza aja apa yang kita buat. 6 bulan kita potong, tapi ada minima dia. Kalau gaji 3,000 ke bawah kita tak potong lah. Kalau gaji 6,000 dapat 3,000, kalau gaji 10,000 dapat 5,000. And then untuk 6 bulan apa yang kita buat yang lain tu, bukan kita rasa the business will pick up. And we also don't want to deprive the staff of their hard-earned money. And we also don't want to demoralize them. So kita kata lepas 6 bulan gaji yang saya potong tu yang 2,000, 6 bulan dah 12,000, saya akan bayar balik dalam 24 bulan. Installment. Because sekarang mereka ni during this pandemic, it's not profitability, it's cash flow. It's not that we're not profitable, it's a cash flow problem because money is not there. So by this way, the staff are helping us by conserving our cash flow, but we feel, kita rasa itu be fair. Duit dia sebetulnya. So kita bagi balik tapi over 24 months. Dan nampak surprisingly everybody accept. Ada 2 orang aja tak nak. Kalau macam tu saya nak berhenti kerja. Saya kata tak apa, terima kasih. Pasal kita tahu lagi yang 2 tu bukan yang orang kata gaji 3,000, mak saya tak sihat. Ada 2-3 orang macam tu yang mai jumpa personally kata minta maaf, saya faham, bukan saya tak setuju. Saya bukan nak 3,000, saya nak 3,800 lebih tak. Kenapa? Mak saya ada masalah, ada kanser, adalah masalah dia. So kita tengok memang it is fair. That kita pun bagilah. Tapi yang kata saya tak nak kerja macam tu. So macam tu ada 2 orang kata terima kasih lah. At least I know where your heart is. If you cannot sacrifice for the company, right, at this time, habislah. Because sacrifice is important. Macam kita tahu isteri kita, anak-anak kita, dia sacrifice. Bila saya yang tak ada duit, bila saya pergi kahwin dulu, orang tak tahu tau, saya pergi for my wedding, kasut saya berlubang. Berlubang. Bila keluar kasut, pergi letak kat belakang, takut orang nampak lubang. Jadi isteri yang pada masa tu dia sanggup, kan, sampai sekarang lah. Yalah. So that is very important. Kalau dia tolak sebab kasut berlubang, pada masa dia kata kasut berlubang, itu habis, tak ada rezeki dia. Tak ada rezeki. Siapa betul siapa salah itu Allah Allah, kita tak tahu. Whether I'm lucky or she's lucky. I think I'm very lucky to get a wife willing to marry somebody yang kasut berlubang. Dia tak tengok duit. Tapi sekarang dia pun kata syukur Alhamdulillah, berdoa lah, sama-sama lah berdoa kan. Dia pun kerja kuat, kita pun kerja kuat. But I think that's important. Sacrifice is important. Bila kita bagi dengan niat yang betul. Jangan kita bagi dengan kata what is for me. What is for me. Kalau you kata I give you something, esok saya boleh interview ke tak? Dapat interview tak? Dapat ni tak? Then that value is not there. Value is not there. So bila kita bagi dengan niat. Niat is of course, as a Muslim you know, semayang pun macam mana kita silap. Niat betul tak? Kalau niat tu betul, Allah akan maafkan lah. Saya rasa lah kalau niat tu betul, Tuhan akan maafkan. Tapi kalau niat tak betul, tak payahlah buat, nak puasa pun tak payah. Sebelum puasa pun kena niat kan. Betul. So kalau salah-salah pun niat tu kita dah ada kan. Tuhan mesti maafkan. I think that is very important. The niat is very important. Datuk, kita share dengan penonton apa agaknya amalan-amalan Datuk yang jadi apa, Datuk punya
apa amalan yang boleh kita ikut, contoh apa-apalah yang barangkali kita nak tahu juga kan daripada Datuk punya peribadi semua. Jadi apa sebenarnya dan kenapa? Tak, saya rasa yang mutak lah, untuk kita ni dah tua sikit. Datuk nampak kalau dekat Hindustan dia berlakon lagi ni, jadi hero lagi ni. Kita Amitabh Bachchan dia pun ada COVID-19. Sekarang dia Amitabh Bachchan. Okay, I think very important is saya ni kan betul orang tanya tau, what are the things about entrepreneurship, how to be a successful entrepreneur. Nombor satu, the most important, marry the right woman. Okay, marry the right woman. Penting perempuan di belakang lelaki tu, maknanya orang yang di samping kita tu. Yang samping, not necessarily belakang, not necessarily depan, tapi dia together with you. But you must marry the right woman. Maknanya if that woman, your wife, is not going to sacrifice her life, okay, you can never be successful. Senang, susah, you know, I think that is your success. You silap langkah but that is life lah. That is also kata your luck or whatever you do. But you marry the right woman, and you take care of that woman lah, because that the sacrifice the woman has done. So your wife and your parents, of course, are very important, integral for your success. Your family, you know, your suppliers are very important, because all suppliers jangan lupa. Yang lama-lama, yang biasa dulu bila you baru bermula, saya bagi tahu staff saya, kalau orang bagi murah sikit, tak semesti beli dengan dia. You tanyalah supplier yang lama tu, boleh tak bagi. Okay, I'm not the type who kata kalau semua nak murah, nak potong, nak murah kita lupa yang lain. Macam kita kata minta cantik, kita cari isteri yang berdua pula. Jangan, because yang lama tu dah sacrifice all this time when you were in difficulty. Even supplier, sekarang saya kata macam pandemik ni, betul-betul kita tahu yang besar-besar supplier ni kan, tak bayar tak hantar barang, tak bayar, lambat sikit tak hantar. Yang kecil-kecil tu boleh bayar tak? Susah sikit lah bos, susah. Saya hantar dulu, minggu depan okey. Tapi kalau cakap minggu depan, you bayar lah minggu depan, jangan tak bayar kan. Tapi at least dia hantar. Kalau yang besar tu MNC, you know lah, 1.1 ringgit lebih tu blok. Begitu tak? Mesti. Yang besar macam tu. Experience So the old ones who are supporting you, I think these are the one we must be very supportive. Jangan lupa. So your suppliers. But the suppliers are like that because of your reputation. Dan bagi kita semua orang sekarang susah ni, kata kita tak boleh bayar hutang ke, susah nak bayar supplier pembekan, telefon tu tolong angkat lah. Ramai saya tengok kalau alamak, tak nak lah, saya tak ada duit nak bayar. Ini tak bagus, tahu nak jawab macam mana. yang bagus lah itu. Sebab memang saya setuju sangat, sebab kadang kita cuba lari daripada apa, kadang kita tak ada duit, betul, tapi kita kena lebih dekat dengan tu supaya kalau you angkat pun, kata saya susah lah bang, susah, tapi saya tak boleh minggu ni, minggu depan 100 pun tak boleh, saya bagi RM20 dululah. At least supplier pun tahu, and they are very supportive. Suppliers, orang yang kita hutang, maybe bankers, sometimes bankers are the worst in the world, but anyway, they are very supportive, but you must face, you must be the face, you must go in front yourself, don't send your staff. Don't say kena ada keberanian tu, Tok. Kan kita sendiri kena minta maaf. Yakin, berani. Then because then only dia percaya. Kalau you hantar staff, dia kata you cakap macam tu, esok bos kata jangan bayar, macam mana? You kena ikut juga kan. So you are the front. You must you must be the front. In good times you can let your staff go in front. In bad time you must be the front. Datuk, apa ni, di penghujung ni kita ada, saya ingat Datuk ni ada good negotiator lah, negotiator. Jadi Datuk kongsi sikit ilmu macam mana nak bernegosiator, nak bernegosiasi lah ni. Bila kita nak negotiate, you must be fair to the other side.
you don't think that you are excellent when you get a very good price from somebody. If the person is suffering, saya percaya it is always a win-win. Contoh you minta barang yang RM2, you nak RM1. Dia tu terdesak-desak tu, dia bagi RM1. Dia bagi tau. Kalau susah dia bagi. Tapi kalau dia tak bagi dengan happiness, barang tu tak berkat. Tak guna you dapat barang RM1. Okey. Dia nak jual habis, contohnya dia bagilah RM1 tapi dia tak happy tau. He sad. Okay, because when he is sad, I feel the item that you get is also will never berkat. Dia macam tak ikhlas pula dia. Tak ikhlas. Dia bagi sebab dia terdesak. At least if dia terdesak pun you kata pun, dek, sekarang susah. You bagi saya RM1. Okay, bagi saya RM1. Walaupun saya tahu kos you RM1.2. Bagi saya RM1. Kalau saya boleh jual RM2 kan, saya bagi you RM1.2. Tapi kalau saya tak boleh jual, apa boleh buat kan? Maknanya kalau nak negotiate, perlu dia happy juga orang yang kita negotiate. Bukan kemenangan satu pihak. It's no use. Because kemenangan ni satu hari aja. You menang hari ni kan, esok bila dia ada barang lain, dia tak ingat you dah. Dia kata, susah sangat. Hari tu saya rugi tau, saya bagi dia barang. So bila dia bagi barang baru sekarang, contohlah Mas Merdeka sekarang, anak Merdeka ni Mas Merdeka dia ada barang kan, jangan bagi kat Maidin, bagi orang lain, dia kata. Kalau kita tolong dia hari tu kan, tak apa, kita tolong dia, dan dia kata, sekarang orang nak pakai Merdeka ni, ni yang baru sikit, bagi kat Maidin dulu. Kenapa Maidin? Dia tolong saya tau. Ramai yang dah buat decision, the decision is wrong, and they regret. I think that is something you should never do. Okay, the most important thing is that before making a decision, you listen. You listen. You listen. Whatever. Listen from your staff lah. Macam saya, macam pagi tadi saya dengan dua orang staff saya, kita nak order topi muka. Betul ni, topi muka. Perdana Menteri akan memaksa semua orang pakai ke tak? Tak tahu. Semalam dia kata, I might make it compulsory, contohnya. It's a risk ni. Kalau compulsory, berapa boleh jual? Kan? So kita kena fikir. So, tanya staff saya, berapa banyak sale boleh tinggi kalau dia kata? Seorang kata 30%. Seorang kata 40%. Seorang kata, taklah sama juga, orang kita ni tak pakai pun. So kita fikir-fikir, kata, okey. Dengar semua orang, saya kata tak. Saya rasa, kalau sehari kita jual RM200,000, kalau esok PM kata kena pakai, kita boleh jual RM500,000. Order. Kalau salah lah. Risk juga tu ya? It's a risk. It's a risk. But you must not regret. But you listen. Jangan you pandai-pandai macam ni lah. Dengarlah dulu. We listen and let's kita conclude and make decision. Make a decision. The best yang kita After rasa. that, if you make a mistake, ada feel juga kita untuk decision. You ask your gut. Ask your gut. So bila kita pergi, I think this orang kata macam love at first sight lah, orang kata kan. Macam kita cinta. You always ask your heart. Ask your heart. Your heart is not wrong. And again I tell you, studies have shown. Kita kata woman intuition. We say our gut feeling. But studies have shown that gut feeling come from experience. That's why we kata, macam mana kita buat, marilah kita tanya orang tua tu apa fikiran dia. Sebab kita dia ni, his gut feeling is his experience. He cannot analyse tau. He cannot give you number tau. But I think it's wrong. I think it's wrong. Dapatkan second opinion. And then once you make a decision, you stick to the decision, and it's a wrong decision, you jangan balik. Ayo, kalau saya tak order macam mana? Dah rugi 1 juta. Macam ni, macam tu kan. So you so negative, then the whole thing become negative, lagi tak akan laku. Saya dah rugi 2 kali dah. Hari tu order topi muka, government kata kan, dia katakan RM2. Saya order 2 juta kapal terbang. Sampai aja kos saya RM1.5, RM1.7. RM1.7, tapi tak apalah, boleh jual RM2. Seminggu lepas tu kerajaan kata RM1.5. Allah Akbar. Rugi. Berjuta rugi. Itu pun ya. Tapi rugi. So you cannot be thinking every day, kalau macam tu saya tak berani lah, tak boleh order lah ni, tak boleh lah. That is, you took a risk, you lost 1-2 million, it's a risk.
Okey. Macam mana problem solving tu? Penyelesaian masalah, Datuk punya perkataan macam mana? Kadang ada masalah, how do you to handle ni? Problem solving. I think what should we do first I think problems every day. There are a lot of okay. problems. Okay. You must have the confidence in yourself that the decision you make, it is a correct decision. I see. A problem tak habis-habis. Okey, betul. Tambah yang berurusan dengan orang ni kan. Macam Datuk dengan orang, dengan pelanggan, pembekal, dengan staff, dengan But I think people make more problem than they are. And people complicate the problem so much. So much. The problem is actually the solutions are always very simple. Solutions are never complicated. You know, the problem people make it complicated. Okay. Kalau kita keluar, kalau hujan sikit macam mana? Kalau hujan lebih sikit macam mana? Kalau hujan batu macam mana? Yeah. Kalau panas lepas hujan macam mana? Oh, it's so complicated. Kalau hujan bawa payung lah. Hujan batu pun tak apalah pakai payung tu. Kalau tak pakai payung kena bawa. Why you complicate life so much? You know? Simplify the problem. Okay. Problem when people bring to a complicated problem, the solution is always very simple. You simplify the problem first. Datuk, last antara soalan saya lah, siapa yang menginspirasikan Datuk kalau ada tokoh-tokoh di dunia atau dalam negara yang Datuk rasa inspire dengan dan Datuk pun kerana apa orang ni atau individu tu? Ada ke tak ada dan siapa? Ada. Actually, we always believe the most is our father lah. The mentor is always because apa? Mentor. Dia, this character that you have in build is when you are small. Oh. When you are small. Kita mencontoh kepada ayah. Disiplin yang daripada contoh ayah tu yang di rotan tu kan. Ayah saya senang aja dengan rotan yang ni. Rotan dia senang. So that discipline. Dan kenapa dia rotan? Kita marah lah pada masa tu kan. Masa tu marah. Kita senang. Bapa saya senang aja. Dia tengok report card A, B and C. A tak rotan. Kalau B satu rotan. Kalau C dua rotan. Kalau D tiga rotan. Kalau tak pernah dapat E lah. InsyaAllah. Tapi dapat E 4 rotan. So bagi report card, dia tak tanya soalan banyak. Kenapa A, kenapa ni Mac dapat B, kenapa Sains dapat C, tak tanya. Berapa A, siapa B? 1, 2, 3, agak 6 rotan. Bagi tangan. Itu dah telah rotan itu maknanya itu satu pengajaran dan kita dah belajar. Simplify. Kita belajar. Simplify the problem and then you know the solution. Get all A's. Okay. So that is, I think, the discipline. And he is, yang kedua, on time. Very punctual. You know, never late for anything. Okay. So I am also never late. You know, always on time. And not on time. 50 minutes before time. I see. Masa lah. Masa. So 50 minutes before time. So it's a discipline. Another thing is honesty. Makan dia halal saja. Bapa saya bagi tahu. Siapa-siapa hantar barang, kalau lebih tak payah tanya. Hantar balik aja. So, kalau dia hantar kurang, dia akan percayalah. Dia kata, barang you hantar kurang. Kata, kalau 10 kali saya hantar barang, 2 kali kurang, takkan 2 kali saya hantar tak lebih. Right? Logic. Random is always right. Right? Kalau orang hantar barang lebih, mesti dia hantar barang kurang. Tapi kalau dia hantar lebih, you senyap. Kurang you complain. After all, dia lebih tu pun tak halal. Dia tak akan barakat. Saya bagi tahu staff saya kata staff, awak kerja kuat, makan duit halal. Kalau dapat curi RM100, apa guna? Naik motor accident. Beki motor RM300, patah kaki tak kerja. You see? So makan halal, InsyaAllah dia akan barakat dan kita akan naik. Okey. Datuk, apa hobi Datuk agaknya lupa nak tanya di awal tadi. Hobi Datuk agaknya apa sebenarnya daripada dulu sampai sekarang? Masih ada atau dah terberhenti? Saya rasa hobi ni kan macam ni. If you enjoy something, if you enjoy to do something, that is your hobby. Kan? Kita kata saya suka main golf. It's hobby. Saya tak pandai main golf. What's my hobby? My hobby is working. Bekerja, workaholic lah. Workaholic. Tak kata workaholic tak. But because you enjoy. Enjoy bekerja. You main kerja hari Sabtu pun main kerja. Suka, Even my wife pun
Memang my wife pun kata, ayah dia kata nak pergi mana? Mari kita pergi kedai sekejap. Kata cuti. Alah jalan lah sekejap. Rindu. Dan kita seronok bila kita masuk kedai Sabtu ayah kan. Ramai customer dia beli barang. Bersyukurlah kita. Itu hobi lah. Kan kita suka. Lepas tu minum kopi kat bawah, tengok customer jalan-jalan. It's hobby. Favorite food? Favorite food? Roti canai. Roti canai, tertarik. Okey, kita di akhir segmen kita dan pesan Datuk yang terakhir kepada penonton yang live dengan kita hari ini. Nak pesan ni, nak berniaga bukan senang. It's not easy. But it is an opportunity. Kalau kita buat sendiri, walaupun you see, jangan cari. Dia kata don't do couple of things. One, don't work for money. Don't look for money, and don't look for fame. Nak jadi famous, because money and fame will come to you when you are ready. I see. When you are ready. If you are not ready, that's why you see a lot of artists yang commit suicide ni, because the fame cepat sangat datang kat dia. Dia tak ready tau. Bahaya. Dan duit pun kalau kita tak ready, ramai yang dapat loteri kita, dapat loteri 1 juta. Tengok 3 bulan duit dah habis. Tapi kalau you dapat 1 juta tu, you kerja 10 tahun, 20 tahun dapat duit tu habis. Kita menghargai. So kita hargai. So fame and money, okay, don't chase. It comes to you when you're ready. I think that is very important. Okey, kita telah dengar banyak sangat ilmu, maklumat, tips, perkongsian. Jadi boleh ulang dengar balik apa yang Datuk Amir share dengan kita daripada awal perniagaan, tips-tips dalam perniagaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan boleh memberikan kita motivasi baru dan juga menukar cara kita untuk sikit sebanyak mencontohi usahawan yang berjaya ni, yang sangat konsisten dan fokus. Saya pun banyak benda yang saya belajar daripada Datuk tadi, ilmu-ilmu baru, dan kita ucap terima kasih banyak-banyak pada Datuk Amir kerana sudi menjadi tamu dan jadi ahli panel kita dalam convention Founder Legend. Memang living legend, successful. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan dengan ahli panel kita yang seterusnya selepas ini. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.